Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada episod kali ini kita akan melihat kepada sensor-sensor yang ada di pasaran untuk kita melakukan projek LoRa kita. Okay. Sensor di pasaran terbahagi kepada dua jenis. Okay. Satu ialah sensor yang completely built, okay, by the manufacturer, dan yang kedua ialah yang jenis macam board type. Okay, so board type ni lebih kepada kegunaan untuk kita nak customize everything on our own. Okay, so saya akan ceritakan satu persatu. Kita mulakan dengan yang board ni dulu. Okay, so saya letak tepi dulu yang sensor yang dah siap daripada manufacturer. Kita mulakan daripada board yang kita panggil raw board lah. Okay, okay. So yang pertama sekali kita akan menggunakan Arduino. Okay, so Arduino kita beli satu shield yang nama dia LoRa Shield. Okay, so Arduino LoRa Shield. Okay, yang ni daripada Dragino juga. Okay. Okay, apa yang kita perlu buat ialah kita hanya perlu pasangkan LoRa Shield ni kepada board Arduino tu macam ni. Dan kita akan letakkan dia punya antena dekat sini. Alright. Okey. Yang ni kita punya sensor node dah siap. Okey. Yang ni kita panggil sensor node sebab dia ni ialah satu ibu kepada sensor. Okey. So kalau kita ada sensor contohnya macam temperature sensor, kita hanya masukkan ke port digital ataupun port analog lah. Kalau kita ada analog sensor, kita masukkan dekat port analog. Kalau kita ada digital sensor, kita masukkan dekat port yang digital. Okay? Dan kemudiannya kita perlu melakukan kita kena load firmware masuk kat dalam ni. So kita kena buat programming sedikit lah untuk buat ni. Nanti saya akan tunjuk, mungkin kalau bukan episod ni, saya akan tunjukkan pada episod seterusnya bagaimana kita nak buat coding, okay, programming untuk Arduino dalam mencapai matlamat kita nak menghantar data melalui LoRa. Okay. Alright, ini satu. Okay. Yang kedua, ini adalah satu board yang kecil. Okay. Yang ni besar, yang ni yang kecil. Okay. Dia dah siap semua dah. Maksudnya Arduino juga, okay, dia menggunakan chip Atmel tu, Arduino tu, chip yang sama macam chip dekat dalam Arduino ni. Kalau kita tengok chip, okay, chip dekat Arduino ni ialah chip yang sini, okay, yang tengah ni, okay. Board ni juga menggunakan chip yang sama dekat sini, dan dia menggunakan chip LoRa dekat sini, kat belakang ni. Chip LoRa dia sama dekat board yang LoRa Shield ni, okay. So sama benda, cuma dia packagekan dalam bentuk yang kecil. Okay, dan dia boleh run on bateri ni, bateri jam lah kita kata, yang coin cell bateri ni dia boleh run kat sini. Okay, so sini pun ada port dia juga, sama macam port dekat dalam Arduino Uno tu lah. So kita dapat programkan sama seperti yang kita program kat sini. Okay, nanti dalam episod seterusnya saya akan tunjuk juga kod. Okay, macam mana kita nak buat kod untuk kita panggil Wyzen ni lah, Wyzen board ni. Okay, saya juga akan bagi link Wyzen board ni dalam description. Okay. Alright, so yang ni untuk board yang perlu ada development lah kita panggil. Okay, development maksudnya on the board itself kita kena buat coding lah. Okay, Arduino punya programming. Okay. Alright, okay, so kita letak tepi yang tu. Kita tengok kepada sensor-sensor yang dah siap dikeluarkan oleh manufacturer. Okay. Yang ni contoh daripada Dragino juga. Okay. Yang ni ialah LT222L. Okay. So apa yang specialnya abang benda ni ialah dia ada pelbagai input yang kita dapat masukkan. Maksudnya kita ada analog current. Okay. Ada dua input dekat sini. Analog voltage kita ada dua input dekat sini. Kita ada digital input dan ada juga relay digital output dan juga relay output. Okay, so kita boleh buat banyak benda melalui yang biru ni. Okay, LT222 ni. So apa yang perlu kita lakukan ialah kita masukkan power supply. Power supply dia
9 sampai 36 volt. Okey, so kita bolehlah beli adapter dekat kedai elektronik lah, adapter apa-apa pun yang boleh cucuk dekat sini. Dia cucuk dekat sini. Dia ada dua wire kat sini. Okey, satu V in, satu ground. Okey. Kalau kita masukkan 12 volt, okeylah, cantik lah, kita cucuk 12 volt kat sini. Okey. So yang ni lebih kepada industrial use lah. Maksudnya kalau dekat kilang tu kita ada contohnya dekat kilang lah, kita ada macam temperature sensor yang PT100. Okey, PT100 ni dia besi panjang macam ni lah, dia panjang itu besi, dia very industrial punya ni lah, build. Okey, so apa yang jadi, kita just hook. Selalunya PT100 tu output dia ialah analog current, so kita masukkan dekat port analog current kat sini. Okay, katalah dia memerlukan 12 volt. Okey, cantik lah, kat sini kita supply 12 volt untuk dia, dan 12 volt tu juga kita supply juga voltage yang sama untuk PT100 punya temperature sensor tu. Okey, dan kemudiannya kita terus masukkan data-data yang ada dekat dalam dekat dalam kotak ni. Okay, ini data-data yang perlu kita masukkan ke dalam LoRaWAN server, okay, yang kita akan gunakan nanti. Pun saya akan terangkan dalam episod seterusnya. Okay, berkenaan dengan LoRaWAN server, kita akan menggunakan the Things Network. Okay, yang ni ialah dia punya all the ID lah dekat sini. Dev EUI dia lah, app EUI. Okay, ada key dia dekat sini, app session key, network session key, semua ada dekat sini. Okay. So kita masukkan dekat dalam sistem, dan kemudian sistem akan kenal dia automatically. Okay. So kita tak perlu buat apa-apa programming masuk dekat dia. Kita just cucuk sensor kita masuk dekat port yang berkenaan, dan kita akan dapat data dekat dalam server. Okay. So yang ni ialah kita panggil I/O controller lah. Okay. RTU pun ada orang panggil juga ni, remote terminal unit. Okay. Dia boleh sambung banyak-banyak sensor kat sini. Okay. Seterusnya pun ada juga keluaran daripada Dragino juga. Okay, saya ada beberapa Dragino punya sensor yang saya dah cuba dan saya berpengalaman dah menggunakannya. Okay, yang kedua ialah LoRaWAN Distance Detection Sensor. Okay, yang ni dia menggunakan dia menggunakan kita panggil apa ni, ultrasonic. Okay, ultrasonic sensor. Okay, so yang ni ialah dia punya macam ni, kita pasang dia macam ni. Okay, kita pasang dia macam ni. So dia akan detect distance from sini ke sini. Okay, menggunakan sensor ni, dan dia akan hantar ke LoRaWAN server. Okay, so yang ni ialah sensor yang dah siap dah, dedicated untuk buat distance measurement from here to here. Ultrasonic ni macam kita nak ukur kedalaman sesuatu air ke dekat sini. Okey, kita boleh ukur lah dia punya ni, ataupun jarak daripada sini ke kalau benda tu bergerak lah, contohnya ada benda, kita boleh detect ada benda. Okey, kalau tak ada benda, kita boleh detect tak ada benda. Okey, bila ada benda lalu, dia mesti kena lebih pada certain sentimeter lah. Okey, kalau lebih banyak sangat tu maksudnya tak ada benda lalu. So daripada sini kita tahu kata dekat conveyor belt kita lah, contohnya ada device ataupun ada barang yang dihasilkan, dan ada kala tak ada barang dihasilkan. Waktu dia detect dia punya jarak tu panjang, maksudnya tak ada barang lah yang lalu. Okay. So dah siap dah semua, ada bateri dalam ni. Okay. Dan kita just masukkan ID dia. Okay, ni ID dia yang dekat dalam kotak ni. Kita just masuk ID ni ke dalam LoRaWAN server, dan kita akan dapat data dia dekat server tu. Okay. Dan bila kita dapat harvest data tu, nantilah saya akan ajar guna Node-RED, InfluxDB dan Grafana. Okay, nanti. So banyak lagi siri-siri kita yang akan datang lah tentang LoRaWAN ni. Okay. Okay, yang ni ialah distance measurement. Satu lagi temperature and humidity sensor. Okay, yang ni pun dah siap dalam ada bateri, siap-siap dah dekat sini. Okay. So apa yang jadi, kita just masukkan ni, kita beli set ni, dia dapat dengan dia punya sensor dia sekali. Okay, senanglah kalau kita nak measure temperature kan, dekat dalam dalam cair ke dalam
Dia ada temperature sensor ni dia ada banyak banyak jenis lah. Yang jenis macam ni selalunya dia macam rendam tau, dia macam masuk ke dalam sesuatu cecair ke sesuatu larutan ke apa-apa kan, sebab dia jenis macam ni. Dia bukan environmental punya. Kalau environmental dekat luar macam kawasan yang dalam bilik contohnya, dia akan ada macam satu bentuk yang ada lubang-lubang macam tu. Okey, so lain sikit. Tapi dia boleh je, cuma dia tak accurate untuk that purpose lah. So apa yang jadi, kita just letak masuk macam ni. Dah, terus boleh guna. Okey, antena ada built-in kat dalam ni. Okey, antena ada dalam ni dah built-in dah. Dia ada dekat luar ni dia ada dia punya tempat lah kalau kita nak programkan dia. Contohnya dia akan by default dia akan hantar status dia every 20 minutes satu value, okay, ke sistem. Kalau kita nak lebih lagi, kita manually configure dah, kita guna wire ni. Kita masuk dekat komputer, kita masuk dalam serial terminal, dan kita dapat gunakan AT command lah untuk untuk configure dia. Contohnya kalau kita nak lebih kerap lah, contohnya macam setiap 1 minit kan kita nak hantar data kan ke server, so kita kena configure dia lah. Tapi by default every 20 minutes dia boleh hantar data dia. Okay, so very convenient lah, benda ni dah siap semua dah. Okay, it's meant for rapid deployment lah kalau kita nak buat measurement of temperature. Okay, so hari ni dua jenis ni dulu saya cerita. Okay, the next episode saya akan cerita macam mana kita nak program Arduino, okay, dan juga kawan dia ni lah, Wyzen ni, okay, macam mana kita nak program dia. Itu lebih kepada komputer punya application lah. Kita guna Arduino IDE untuk program dia ni, okay. Dan the next episode saya akan ajar macam mana kita nak program LoRa gateway pula, okay. LoRa gateway, supaya LoRa gateway yang akan sambung kepada the Things Network tu, yang LoRaWAN server tu, entiti ketiga. Kalau ingat episod yang pertama dulu saya cerita, LoRaWAN gateway tu ialah entiti yang kedua, dia kena bercakap dengan entiti yang ketiga kan. So macam mana kita nak configure LoRaWAN gateway tu untuk hantar data kepada entiti yang ketiga, iaitu LoRaWAN server yang dekat cloud. Okay, nanti saya akan cerita pada episod-episod seterusnya. Okay, jumpa lagi next episode, how to program LoRa on Arduino. Okay, bye. Assalamualaikum.